Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha, ya Allah engkaulah baginya segala perkara. Walau azumat, sekalipun ia besar, sekalipun ia susah. Farrijha, engkau rungkai ia ya Allah. Bifadli bismillahirrahmanirrahim, dengan kelebihan dan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Syafiq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Waridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, ya Allah karuniakan kepada kami ya Allah mahabbataka, kasih kepadamu. Wa ma'rifatak, dan benar-benar mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, kau berkatilah kehidupan kami, nafas keluar masuk kami, keberadaannya kami dalam bulannya Rajab. Ya Allah, kau berkati pula masuknya kami nanti pada bulannya Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, kau sampaikan kami pula ke dalam bulannya Ramadan Al-Mubarak. Pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana pada pagi ini tuan-tuanlah hashtag santapan rohani. Allah Ta'ala tarik kita, Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala hadirkan kita. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita terus-menerus mencari jalan, untuk kita terus-menerus memastikan, untuk kita terus-menerus meyakinkan diri kita bahawa khusyuk tu is real. Apa dia? Khusyuk is real. Kalau khusyuk itu satu benda realiti, persoalan yang setiap pagi saya akan ungkit, setiap pagi saya akan tanya, setiap pagi saya akan nukilkan dalam hashtag santapan rohani. Why? Kenapa? Sehingga pada hari ini, kita yang masih lagi solat, yang ada yang solat dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih lagi tak mencapai yang dikatakan martabat ataupun makam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Jadi, apa lagi faktor, apa lagi punca, apa lagi asbab yang perlu kita kaji? Kenapa tuan-tuan? Pertama sekali, saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen. Ya, walaupun terdapat khilaf di kalangan ulama' dalam menyatakan khusyuk itu. Kalau soalan hamba tanya, adakah tuan-tuan nak kepada khusyuk? Secara realitinya, saya yakin jawapan itu semuanya sama. Saya yakin insya-Allah semua akan menjawab dengan jawapan yang sama. Ustaz, mestilah Ustaz, kami nak khusyuk solat. Siapa yang tak nak khusyuk solat? Baik, itu jawapan yang pasti saya akan terima. Cuma, walaupun ulama' berbeza pendapat dalam menyatakan hukum khusyuk solat itu. Ada setengah ulama', kebanyakan ulama' mengatakan hukumnya sunat. Melainkan beberapa segelintir daripada ulama' daripada Imam Munah Al-Ghazali mengatakan hukum khusyuk itu wajib. Dengar tuan-tuan, ya, walaupun ada setengah ulama' kata khusyuk itu sunat, ada sebilangan kata khusyuk itu wajib. Tetapi saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen. Realitinya, walaupun mencapai khusyuk itu, ada setengah ulama' kata sunat, ada sedikit ulama' kata wajib. Tetapi poin yang lebih besar, berusaha mencari jalan untuk mencapai khusyuk itu wajib. Tulis di ruangan komen. Dah? Berusaha mencari jalan, cari ilmu, cari guru, cari asbab, dan cari kaedah,
cari praktikal, tuan-tuan, maka hukumnya wajibah, wajib. Jadi pada hari ini, bila sebut istilah cari ilmu, cari guru dan cari kaedah yang boleh mencapai, yang boleh membawa kita untuk mencapai kepada khusyuk, sejauh mana tuan-tuan pada hari ini kita betul-betul mencari ilmu yang khusus untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pagi inilah hashtag Santapan Rohani, saya nak sharing dengan tuan-tuan satu kalam daripada Al-Mubashirina fil Jannah, seorang sahabat yang telah confirm syurganya, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, berkenaan 5 halangan yang menyebabkan kita tak boleh nak membentuk insan yang soleh. 5 halangan, kalau kita nak relatekan dengan hashtag Santapan Rohani ini, apakah halangan-halangan lagi yang menyebabkan tuan-tuan kita masih lagi tak mencapai kepada khusyuk solat yang begitu hebat? Sedangkan saya ulang balik, hashtag khusyuk is real. Kalau betul ia reality, kenapa sampai hari ini masih lagi aku tidak mencapai? Ya, terima kasih kepada yang menulis di ruangan komen. Terima kasih Huzaimah. Dan betul, walaupun hukum khusyuk itu berbeza pendapat, tetapi mencari ilmu untuk khusyuk itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Tak ada khilaf. Ulama kata wajib cari. Wajib usaha. Wajib pergi cari. Wajib cari ilmu untuk mencapai kepada khusyuknya solat. Adakah kalian jelas? Kalau jelas, tolong tulis di ruangan komen. Jadi dalam waktu yang sama, apa khabar anda pada pagi ini? Sentiasa nyatakan kesyukuran. Saya sihat, alhamdulillah, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya suka membaca apa khabar batin anda pada pagi ini. Bagi yang tak tahu jawapan, tulis, Ustaz, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di manakah level yang kalian berada pada pagi ini? Dan jangan lupa terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab dakwah ni perlu semua buat. Tak kira lah tim ke, admin ke, staff ke, tuan-tuan ke, sahabat-sahabat ke, bila masuk je live, jangan lupa kita tag nama orang yang kita sayang atas nama dakwah. Allah Ta'ala dah pilih tuan-tuan, takkan kita lupa orang lain. Allah Ta'ala dah pilih kita, takkan kita lupa orang yang kita sayang. Terima kasih Wan Hamizah yang berada di IG Irwan Zahri. Saya suka perkataan tu, saya seorang yang salik. Saya seorang yang salik. Itulah suatu level yang sedang kita usaha, ikhtiar. Ataupun bak kata guru saya, kita ni sentiasa rasa, bagi nak mencapai satu level tu, kita kena berasa yang kita dah berada pada level itu. Sebab tu kenapa saya bina, setiap pagi saya tanya benda yang sama. Saya tak jemu tuan-tuan. Biarlah orang nak kata apa, tak ada modal lain ke? Bukan modal lain, ayat tu power. Saya seorang yang salik tu, ayat tu is very powerful. Kalau tuan-tuan betul-betul nak berada pada level orang yang salik, apa makna salik? Orang yang sedang dalam perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan kena berasa yang tuan-tuan sedang berada pada level itu. Maka cakap. Jelas ke jelas? Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, adakah anda pada pagi telah bersedia untuk kita mendengar 5 lagi halangan? Apakah 5 halangan, 5 punca, 5 blok, roadblock yang menyebabkan masih lagi Allah Ta'ala tak buka kepada aku yang dikatakan perjalanan ataupun khusyuknya solat, yang sehingga membawa khusyuk pada kehidupan? Adakah anda telah bersedia? Kalau dah, seperti biasa, tolong type dah di ruangan komen. Supaya saya nak pastikan kalian berada di mood alfa, dalam keadaan bersedia nak menerima ilmu, bersedia nak menerima rahmah, bersedia nak menerima ilham daripada Allah Ta'ala, untuk kita pastikan apa lagi perubahan tindakan yang kita nak buat untuk mencapai satu level yang begitu hebat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berjayalah orang-orang yang beriman. Apa tanda dia berjaya?
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yakni segala mereka itu yang dalam solat mereka itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kalau telah bersedia, tolong type dah di ruangan komen. Terima kasih Fauziah. Baik. Dirawikan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata apa? Laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Allahu akbar. Ayat dia simple je. Andai katalah tak ada 5 perkara ni. Andai katalah tak ada 5 perkara ni. Apa dia 5? Belanja 5 love. Tekan love 5 kali. Tanda tuan-tuan nak dengar 5 perkara ni. Laula khamsu khisalin. Kalaulah tak ada 5 perkara ni, la saran nas. Nescaya jadilah manusia itu kulluhum, semua sekali, salihin. Allahu akbar. Soleh. Solat pun khusyuk, solat pun zauq, solat pun wujdan, solat pun kita rasa kita Allahu akbar, tajalli, melihat, memandang, merasai akan kebesarannya Allah Ta'ala. Apa dia roadblock yang menyebabkan selama ni kita tak capai salihin, tak capai muqarrabin, tak capai khashiin? Apa dia roadblock? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Tulis. Belanja love sikit. Yang pertama apa dia? Berasa cukup dengan jahil. Pelik ni. Kalaulah tak ada 5 perkara ni tuan-tuan, kulluhum, sekalian kamu dan kami, termasuk staf-staf belaka ni, kulluhum salihin, soleh belaka. Soleh kalau tak ada 5 benda ni. Apa dia? Tulis yang pertama sekali. Yang pertama tulis al-qana'atu bil jahli. Kata Sayyidina Ali, apa dia? Berasa cukup dengan kebodohan. Berasa cukup dengan kebodohan. Saya ulang balik. Berasa cukup dengan kebodohan. Kata Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani ketika mensyarahkan ayat ini, dia kata kebodohan di sini adalah kebodohan dalam pengetahuan agama. Tak belajar, tak ada ilmu. Dia merasa puas dengan bodoh. Maaf tuan-tuan ayat ni. Dia merasa selesa dengan bodoh. Dia merasa puas dengan bodoh. Maka itulah punca yang pertama. Kenapa sampai sekarang Tuhan tak buka jalan khusyuk? Selesa, ala okeylah, ilmu yang ada cukup. Kebodohan di sini bermakna kebodohan kepada agama. Tentang puas hati menjadi orang yang bodoh. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Hadis dirawikan daripada rawahul Hakim. Tulis Wan Hamizah. Nabi pernah bersabda, Allah murka terhadap setiap ilmuwan. Dia tak kata orang jahil ni, ilmuwan, orang dah ada ilmu. Allah murka terhadap setiap ilmuwan bidang dunia. Dia belajar bidang kedoktoran ke apa, engineering, tetapi bodoh dengan ilmu akhirat. Allah na'uzubillah, minta jauh. Ni hadis ni Nabi sebut Allahu yabghadu, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan bekeng kepada orang yang alim ilmu dunia tetapi bodoh ilmu akhirat. Hadis dirawikan daripada Ibnu Hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sanggup belajar 30 tahun daripada sekolah rendah 6 tahun. Darjah 6, darjah 5, darjah 6 tahun. Masuk sekolah menengah sampai form 5 11 tahun. Masuk college, lepas tu sambung buat degree, sambung buat master, sambung buat PhD. Tuan-tuan, 30 tahun belajar dapat PhD. Alim dunia. Allahu yabghadu, Allah Ta'ala murka puak-puak ni. Siapa dia? Akulah, tak usah kata orang lain. Allah Ta'ala murka orang yang alim pada ilmu dunia, Allah tuan-tuan, tapi dia jahil pada ilmu akhirat. Hadis dirawikan daripada Ibnul Hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah roadblock yang pertama yang menyebabkan kenapa kita masih lagi tak mencapai kepada ilmu khusyuk. Sebab khusyuk ni satu ilmu yang spesifik, satu ilmu yang khususiah, yang tak boleh kita nak andaikan
yang tak boleh kita nak gambarkan, kerana ia merupakan satu ilmu yang datang jurusannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Dan kalau rasa terlebih jelas, why not, kenapa tidak tag nama sahabat kita, kawan kita yang alim dunia tapi jahil akhirat, agar Allah Ta'ala bantu kita dan bantu mereka. Kita tag nama mereka bukan nak hina mereka tak. Mudah Allah Ta'ala bantu aku dan bantu mereka kepada jalan kebaikan. Sebab apa? Roblok yang pertama, punca tuan-tuan tak khusyuk solat sehingga pada hari ini selesa dengan kejahilan. Allahumma salli ala Muhammad, la ilaha illallah. Ada satu kisah. Kisah ni saya belajar dalam program dah. Diceritakan ada satu laki-laki ni. Dia ni apa? Dia belajar silat. Dah. Macam-macam apa tu? Macam-macam silat dia belajar dah. Lepas tu dia masih lagi nak mencari. Maka dia tanya, ada tak lagi tutup guru yang hebat yang aku nak belajar? Dah, aku nak penuhkan ilmu di dada. Kawan-kawan dia kata ada, dekat atas bukit tu ada satu guru yang bagus, dah, satu guru yang hebat, yang ilmunya banyak ilmu-ilmu yang pelik. Dia nak belajar silat contoh. Maka kawan ni pergilah, dah, pergilah jumpa syekh tadi, jumpa guru tadi. Bila sampai dekat tempat tu, tuan-tuan, maka disapa oleh guru tadi. Maka dilakukanlah perhubungan. Guru tanya apa hajat anak ni datang. Dia kata, saya ni banyak dah tempat-tempat saya belajar. Banyak dah guru-guru silat yang saya pergi, apa tu, belajar ilmu persilatan dan sebagainya. Dah? Tapi saya rasa tak cukup lagi ni. Maka bila saya dengar pula ada guru yang lebih hebat di sini, maka sebab itulah saya datang, dah, untuk belajar lagi ilmu. Waktu yang sama, tuan-tuan, bila lelaki ni tengah bercakap, maka guru tu tengah tuang air. Tuanglah, dia tuang. Orang tu bercakap sampai tiba-tiba air tu penuh dan melimpah. Bila melimpah, maka dia ni tanyalah, guru, air tengah melimpah tu. Tak apa, kau teruskan cakap. Dia pun cerita lagi apa hajat dia begini. Air dah macam air nak sampai kaku dah ni. Kan? Guru, tumpah tu. Kan? Tak apa, teruskan cakap. Dia pun terus tuang. Last kali, si laki-laki ni pegang tangan guru tu, dia turunkan jug tu. Dah? Kan dah tumpah banyak sangat ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, bila lamanya senyap, akhir sekali guru tu mula berbicara. Ambil pengajaran daripada kisah ini. Guru tu berbicara. Dia kata, kau nampak tak apa yang berlaku? Dah? Cawan ni, kalau dah penuh dengan air, kalau nak tuang lagi, nak isi lagi, lama-lama air akan melimpah. Dah? Air akan melimpah. Sama juga hidup engkau. Engkau datang dengan sombong, engkau datang dengan ego, konon-konon dah banyak tempat engkau belajar, dah banyak guru engkau pergi cari, dah banyak tempat engkau pergi study dan sebagainya, dan kau rasa kau nak jumpa aku, dah, selagi mana engkau tak mengosongkan jiwa engkau daripada ilmu dan sebagainya, berasa cukup, berasa hebat dengan apa yang kita ada, tumpah. Kau belajar pun tak masuk apa, tumpah. Itulah ibarat yang mudah, tuan-tuan, yang kita boleh ambil pada pagi ini. Punca yang pertama, dah, kita masih lagi tak mencapai kepada khusyuknya solat. Apa dia? Al-qana'atu bil jahli. Berasa cukuplah dengan kebodohan. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Bukan cukup dengan kealiman, berasa cukup dengan kebodohan. Jelas? Itu yang pertama. Baik. Jadi ambil pengajaran daripada kisah tadi. Dan yang kedua, wal harsu ala dunya. Saya rasa ini hujah yang kuat. Kenapa sampai pada hari ini tuan-tuan masih lagi tak mencapai martabat khashi'in? Sedangkan hari-hari ayat tu kita dengar, qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata nak berjaya, tanda orang yang berjaya solat kena khusyuk. Kalau muqabilnya ayat, kalau kita faham cara terbalik pula, kalau tak khusyuk masih lagi tidak disebahkan sebagai orang yang aflah, berjaya. Apa roblok yang kedua tulis? Wal hirsu ala dunya. Tamak dengan dunia. La ilaha illallah. Saya lah sibuk cari dunia. Tamak dengan dunia. Tak habis-habis cari dunia. Oh, kalau dalam bab ilmu dunia, sanggup habis duit. Anak-anak nak belajar swimming 400 bulan, bayar. Anak-anak nak belajar piano, boleh. Anak-anak nak belajar muzik, tak apa. Anak-anak nak belajar tu aerobik, silakan. Tapi kalau anak-anak nak belajar agama, takkan agama kena bayar, kan agama free. Ni apa ni letak yuran pada mengajar Quran ni? La ilaha illallah, RM20 ajar Quran. Lepas tu mengajar 2-3 baris, mengajar setengah jam, mengajar 10 minit, suruh anak aku balik, bayar $9.50. La ilaha illallah. Tamak dengan dunia. Sebab itulah bila kita tamak dengan dunia, tuan-tuan, ni jelas kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Habis. Roblok yang menyebabkan kulluhum salihin, tak mencapai kepada martabat orang soleh. Sebab tu kenapa masih lagi tak khusyuk, tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia. Tak habis-habis cari dunia. Sebab tu betul kata almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan. Dia kata apa? Waalaikumsalam Syamsiah. Jadilah kamu itu anak angkat akhirat. Dan janganlah jadi kamu itu anak angkat dunia. Kata almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Jadilah kamu itu anak angkat akhirat. Biar akhirat duduk depan, kita duduk belakang jadi anak angkat dia. Ikut dia. Janganlah kamu itu jadi anak angkat dunia. Dunia duduk depan, kita jadi anak angkat dia. Ke dunia sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan tamak kepada dunia, sayalah kejar kepada dunia, tak habis-habis fikirkan dunia, tuan-tuan, khusyuk terlalu jauh. Jauh. Betul orang Hamizah, berkira-kira dengan ilmu akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak masuk universiti, bayar beribu-ribu, tak apa. Anak masuk pondok, 300, mahalnya ustaz. Ngapal Quran je, tahfiz je, pondok je, baca kitab je. Kalau anak besok masuk U, dapat sijil, boleh kerja. Ni kalau anak masuk pondok, belajar kitab 3 tahun, besok nak kerja apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkira-kira dengan dunia habis. Sebab itulah khusyuk masih lagi tak datang. Jauh. Jelas ke jelas? Perkara yang kedua. Roblok yang ketiga yang menyebabkan kenapa khusyuk masih lagi tak datang. Sedangkan hashtag khusyuk is real. Satu benda yang terlalu realiti. Dan benda tu boleh capai. Sebab tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan tak ada guru, tuan-tuan tak tahu teknikal, tuan-tuan tak ada praktikal, tuan-tuan menjadikan khusyuk tu sebagai angan-angan yang indah. Ya ke? Allahumma salli ala Muhammad. Tulis roblok yang ketiga. Kata Sayyidina Ali, wasyuhu bil fadli. Wal syuhu bil fadli. Apa dia? Bakhil dengan memberikan kelebihan yang ada. Bakhil dengan memberikan kelebihan yang ada. Apa yang Tuhan bagi dekat kita, bakhil. Kedekut. Dalam bab dunia, tak apa. Belanja kawan-kawan, tak ada masalah. Bini nak minta, berkira-kira. Sedangkan kata Nabi SAW, Nabi bersabda, sedekah yang terbaik itu adalah kepada isteri. Belanja bini dulu. Gelang ke, berlian ke, permata ke, baru fikir belanja kawan-kawan. Tapi dah kita ni dalam bab bakhil memberikan kelebihan yang ada ni Allah. Satu ujian yang nyata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab tu tulis tuan-tuan di ruangan komen.
Dalam keadaan tuan-tuan tulis ini sama ada nak membenarkan atau menafikan, terpulang. Tapi kata ulama, sabar yang paling payah ialah sabar dengan nikmat. Betul ke betul? Sabar dengan taat, insya-Allah saya yakin tuan-tuan boleh buat. Sabar dengan meninggalkan larangan maksiat, insya-Allah saya yakin tuan-tuan usaha buat. Sabar dengan bala, kita masih lagi sabar. Tapi tuan-tuan, sabar dengan nikmat, sabar dengan kekayaan, sabar dengan kelebihan terlalu susah dan benda yang susah untuk kita jaga. Betul ke betul? Tengah tak ada tak apa. Tengah tak ada, tak fikir nak beli tu, nak beli ni, nak tukar perabot, nak tukar langsir, nak tukar tayar. Tak fikir. Tengah tak ada. Tengah ada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepatutnya pukul 10 ni ada kelas ni, ada kelas. Allah. Dah contoh, duk fikir ni. Otak dah kelain. Sebab apa? Duit Aisina dah masuk. Nak pergi shopping dekat mana? Paling tidak pun Lazada. Paling tidak pun Shopee. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya lah. Bukan tuan-tuan, saya lah. Dan sebab tu betul kata ulama, sabar yang paling payah, sabar dengan nikmat ni. Bakhil nak berikan kelebihan yang ada. Sebab tu tulis di ruangan komen tuan-tuan. Apakah harta yang pasti pada kita? Simpanan yang pasti, tulis. Simpanan yang pasti ialah benda yang telah diinfakkan. Itu confirm hak kita. Dalam bank tuan-tuan ada 1 juta. Dengar dah? Dalam bank tuan-tuan ada 1 juta. Dalam bank tuan-tuan ada 1 juta. 1 juta tu belum pasti hak tuan-tuan. Belum pasti. Yang dah confirm hak tuan-tuan yang mana? Yang dah diinfakkan, yang dah disedekahkan, yang dah diberikan. Tu yang tiap-tiap pagi masuk live Syekhuna Mu'allimina Al-Syekh Zainul Asri. Tiap-tiap pagi masuk live, dengar huraian daripada para ulama. Lepas tu infak, menaja program Syekh Zainul Asri. Tiap-tiap pagi ada tajaan, bagus, buat. Tuan-tuan, itu pasti confirm dah. Simpanan tu confirm. La khilafalahu, tak ada khilaf. Yang dalam bank tu 1 juta, 2 juta, belum confirm hak kita, belum confirm. Silap-silap mim alif tayar, anak-anak bergaduh. Anak-anak bermasam muka. Anak-anak porak-peranda. Oleh kerana apa? Pitih yang ada. Allah, 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 Allah. Jangan takut beri tuan-tuan. Cuma kadang-kadang setengah orang fikir begini. Ini ilmu tasawuf lah kalau tuan-tuan nak belajar. Ilmu ni sering kami ulang dalam program Nak Baki Solat. Bagi tuan-tuan yang pernah attend event ni, satu event yang selalu very powerful. Satu event yang reset minda tuan-tuan macam mana tauhid yang betul. Tuan-tuan, simple je. Yang kita kedekut sangat nak bagi ni, yang sehingga menjadi roadblock kepada khusyuknya solat. Sebab kedekut nak keluarkan, kedekut nak bersedekah. Dalam bank ada 1 juta. Pada hakikatnya, 1 juta tu siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Masalah kita menzahirkan sifat keakuan. Tuan-tuan tak boleh beda Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ini isu yang paling besar yang berlaku pada kehidupan tuan-tuan. Maaf. Betul ke betul? Kalau tuan-tuan tak boleh beda akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Qadariyah, akidah Jabariyah, akidah Mu'tazilah, tak masuk lagi Wahabiyah, Syiah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak boleh beda ni, sebab itulah datang keakuan. Ustaz, kalau tak berniaga mana datang 1 juta tu? Ustaz, kalau tak sembang mana datang 1 juta dalam simpanan saya tu? Allah, sombong. Sombong. Cara kita nak reset minda kita, ya Allah, kalau 1 juta aku boleh bagi, kalau 1 juta aku boleh bagi, yang ada sekarang ni, tak pelik ya Allah, engkau boleh gandakan dia 2 juta. Tu cara kita fikir. Kalau kita betul-betul beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah SAW, percaya dengan apa yang Nabi cakap. Kalau yang Tuhan dah bagi 1 juta, Tuhan boleh ganda pada 2 juta. Sebab apa? Yang tu pun dia bagi. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Terima kasih Nur Lili. Cuma sifat keakuan ni, inilah satu
perkara yang saya perjuangkan sekarang. Sebab, minta maaf tuan-tuan, ni yang sedang melihat sesi live 126 mata pada hari ni. Dah? Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Belanja love sikit. Cuba tanya diri tuan-tuan, adakah aku masih lagi boleh membedakan akidah ahli sunnah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah? Simple je 4 benda ni. Yang di IG pun boleh jawab. Kalau tuan-tuan masih lagi tak boleh beda apa dia ahli sunnah wal jamaah, yang ni bukan khilaf yang ni sepakat. Benda yang wajib tuan-tuan kena tahu dan wajib tuan-tuan kena beda. Soalan saya is very simple, jawab dengan jujur. Kejujuran tuan-tuan Allah Ta'ala sedang melihat sekarang. Tuan-tuan merendahkan diri, tuan-tuan humbleness, Allah Ta'ala buka jalan. Tuan-tuan sombong, ni berasa al-qana'atu bil jahli, rasa selesa dengan jahil, Tuhan tutup roadblock. Simple je soalan. Aku ni boleh beda lagi tak? Apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah? Apa dia akidah jabariyah? Apa dia akidah qadariyah? Apa dia akidah mu'tazilah? Ini simple dulu. Okey, Norehan bagus. Yang dah attend program, mereka dah belajar. Ini yang tak pernah belajar ni, jawab-jawab. Sekurang-kurangnya, saya buka mata tuan-tuan, buka minda tuan-tuan dengan kepahaman ini. Jangan berasa al-qana'atu bil jahli, jangan berselesa dengan jahil. Tak tahu kata tak tahu, kita bantu. Itu sahaja. Kalau kita berasa al-qana'atu bil jahli, qana'ah, rasa alah cukuplah apa yang aku tahu. Walhal dia bodoh tak tahu. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Dan dalam istilah fiqh dipanggil apa? Jahil murakkab. Tahu jahil murakkab. Jahil murakkab ni 2 kali jahil. Bahasa kita, maaf dah, 2 kali bodoh. Pertama, dahlah dia bodoh. Yang kedua, dia tak tahu dia bodoh. Kalau bahasa yang agak lembut sikit, pertama dia jahil. Yang kedua, dia tak tahu dia tu jahil. Kalau bahasa Melayu dia panggil bodoh sombong. Dah? Buat pengakuan sekarang. InsyaAllah Allah Ta'ala bantu kalian. Kalau kalian tak boleh beda lagi Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, cari ilmu, cari. Untuk melepaskan fardu ain bagi tuan-tuan. Baik, sambung. Terima kasih Wan Hamizah. Alhamdulillah, faham lepas masuk kelas. Sebelum tu, sudah. Berapa lama kita jahilkan Wan Hamizah? Habis, sambung. Yang keempat, apa lagi roadblock yang tuan-tuan perlu faham? Hari ni kita renung. Santapan Rohani ni mudah. Satu program yang saya sediakan setiap pagi jam 9 untuk tuan-tuan bawa ilmu ini pada seluruhnya hari. Itu matlamat saya. Dah? Setiap pagi masuk live pukul 9, sekejap, setengah jam ke apa, untuk aku nak ambil input. Apa yang aku nak muhasabah sehari ni sampai malam sat lagi. Yang keempat apa dia? Tulis. Roadblock yang menyebabkan tuan-tuan masih lagi tak khusyuk. Wariya'u bil amali. Riya' dengan amal. Riya' dengan amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riya' dengan amal. Nak tahu riya' ni sebab tu kenapa tadi saya sebut Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah. Dah? Berapa ramai lagi yang tak jawab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh beda ni, tuan-tuan takkan faham masalah riya'. Dah? Tak faham masalah riya'. Sebab riya' ni satu benda yang halus. Nak faham riya', kata Imam Ghazali, dah? Benda ni tak boleh faham dengan akal. Kata Imam Ghazali, riya' ni apa dia? Semut hitam. Lawan bagi riya' ikhlas. Lawan bagi riya' ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Semut hitam yang duduk di atas batu hitam dan kita melihat dengan kaca mata hitam. Semut hitam yang duduk atas batu hitam, kita tengok dengan kaca mata hitam. Nampak tak? Allah, tak nampak. Okey. Siapa yang kata tak tahu tu Siti Aisyah, bagus. Jujur bagus, tak ada masalah. Kalau begitulah persepsi riya', kalau begitulah kefahamannya ikhlas, tuan-tuan, lawan bagi ikhlas riya'. Agak-agaklah kalau ikhlas ni
semut hitam yang duduk di atas batu hitam, dilihat dengan kaca mata hitam, benda yang susah nak nampak, tersimpan, tersembunyi. Agak-agak riak ni, lawan dia mudah ke nampak? Jawab di ruang komen. Agak-agak macam mana pula keadaan riak? Tuan-tuan, riak ni benda yang mudah berlaku. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Sebab apa? Sebab pertama sekali, dia membabitkan masalah amalan. Yang kedua, dia membabitkan masalah hati. Benda yang kita duk buat hari-hari. Kadang-kadang riak ni benda halus kita tak nampak. Tak nampak. Lawan bagi riak. Betul, terima kasih Wiwi. Jadi maknanya, bila mana riak ni satu benda yang begitu penting dalam kehidupan. Dan ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar tasawuf, dan riak ini sebahagian daripada bicara syirik khafi. Jaga. Jangan kita ingat tak buat syirik. Sebahagian daripada ulama mentafsirkan riak iaitu syirik khafi. Bila sebut riak, kadang-kadang orang boleh relax lagi. Tapi bila sebut syirik khafi, dia rasa getar. Syirik, dosa yang tak diampun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adakah kalian jelas? Baik. Jadi maknanya, cari ilmu tuan-tuan. Dia nak buang riak ni mudah. InsyaAllah mudah. Kenapa saya kata mudah? Tuan-tuan, saya suka ulang benda ni. Sebab saya nak masukkan dalam kepala otak tuan-tuan. Kepala otak saya juga. Dan kepala otak tuan-tuan. Ni. Kalau tak yakin dengan ilmu, aku nak yakin dengan apa? Ilmu lah yang memberi saya faham bahawa nak buang riak tu mudah. Khusyuk is real. Kenapa saya boleh menggunakan satu hashtag yang begitu simple? Sebab kalau kita tak ada ilmu, memang kita tak tahu nak khusyuk macam mana. Dan kalau kita ada ilmu tuan-tuan, insya-Allah kita boleh mencapai kepada satu level khusyuk yang begitu hebat. Sebab apa? Kalau tak percaya dengan ilmu, nak percaya dengan apa lagi? Apa lagi alat? Apa lagi kaedah? Apa lagi cara? Apa lagi teknik? Apa lagi sebab? Apa lagi faktor? Yang kalau bukan ilmu yang membawa kita kepada khusyuk. Cuba tulis. Kalau tak percaya dengan ilmu, nak percaya dengan apa? Ilmu lah yang mengajar saya. Senang je nak buang riak. Senang tuan-tuan, senang. Okey tuan-tuan, saya nak buktikan dengan fakta. Ni mana poster mahram? Poster mahram. Saya nak buktikan dengan fakta. Kepada Circle UIZ, Circle yang pernah attend program saya, cuba bantu saya jawab dengan ikhlas dan sejujur mungkin. Jangan ada niat nak mengampu ke, nak apa ke tak. Dengan niat saya, cuba bantu peserta-peserta, boleh jadi mereka first time melihat sesi live pada pagi ini, ataupun boleh jadi baru 2-3 kali melihat sesi live Santapan Rohani ini. Dengan Circle yang saya dah bina, kepada tuan-tuan yang pernah attend program-program saya, tolong zahirkan satu fakta, tuliskan sekejap di ruangan komen. Benar ke bila tuan-tuan dah belajar, bukan ilmu daripada saya ni khadam, tukang menceritakan ilmu. Ilmu tu datang daripada ulama, ulama sampai kepada Nabi SAW. Saya tukang cerita saja. Soalan saya ialah, yang dah belajar, capai tak capai itu cerita lain. Soalannya simple. Yang dah belajar dengan program saya, adakah tuan-tuan nampak jelas? Senang je nak buang riak. Tolong jawab di ruangan komen agar jawapan tuan-tuan memberi kefahaman kepada peserta lain, kepada sahabat-sahabat yang boleh jadi baru tengok sesi live pada pagi ni. Betul ke Ustaz Irwan Nuk Bebel ni? Kata senang je buang riak. Aku ni beramal 30 tahun dah. Aku ni semayang 40 tahun dah. Aku ni mengaji tasawuf dah 2-3 tahun dah. Rasa riak ni tak hilang-hilang lagi. Hari ni masuk hashtag Santapan Rohani. First time aku dengar dalam hidup aku, Ustaz Irwan kata senang je buang riak. Senang. Okey, saya tak nak jawapan tu daripada saya. Saya nak jawapan tu keluar daripada peserta sendiri. Tolong jawab di ruangan komen.
Wan Hamizah, dia kata buang sifat keakuan. Correct? Itu teknikal dia. Soalan saya, senang ke susah? Itu saja. Tolong jawab dengan cara yang saya nak. Senang ke nak buang riak ni? Ataupun tak apa, kita guna word itu. Noraini Yusof kata buang riak dengan riak bagus. Yang lain? Circle tolong jawab. Kepada sahabat lain tolong baca. Nurul Nadiah kata susah. Yang ni bukan circle kita ni. Kalau circle kita bukan jawapan dia macam tu. Saya Fakir ustaz dengan ilmu. Tak apa Wiwi, tak apa, tak ada masalah. Kita nak belajar, saya bantu insyaAllah. Kalau Wiwi nak dibantu, ni platform dia. Faizah kata kena ada ilmu. Senang dengan ilmu yang ustaz ajar. Tuan-tuan tolong baca di ruangan komen. Feedback daripada circle yang saya dah bina. Rizal kata senang. Lagi. Tuan-tuan bagi semangat kepada sahabat lain. Merendah diri aja. Senang nak buang riak dengan merendahkan diri. Senang nak buang riak dengan merendahkan diri. Okey, bagus. Mak Ngah kata ada ilmu dan bertindak. Ya, senang bila ada ilmu. Terima kasih Kak Ramlah. Tuan-tuan capai tak capai tu cerita lain. Cuma saya nak meletakkan satu dalam mind tuan-tuan. Benda ni aku boleh capai. Itu sahaja. Benda ni aku boleh capai. Aku boleh buang riak. Aku boleh capai khusyuk. Bila itu dipanggil teknikal. Masa dia. Terima kasih Nur Lili, Ustaz ajar praktikal ICS. Bagus. Yang lain? Jadi kepada sahabat yang lain, kita bukan nak riak. Ikut tuan-tuan nak sebut riak ke tidak. Hati kami tuan-tuan tak boleh hukum. Syamsiah kata susah ustaz nak buang riak. Tak apa Syamsiah, saya terima apa yang Syamsiah beri jawaban. Cuma saya kata kalau Syamsiah pernah belajar daripada program-program kami, saya berani garanti. Saya berani garanti. Tuan-tuan, saya ulang balik. Kenapa ustaz punya confident begitu tinggi? Kalau tak confident dengan ilmu, nak confident dengan apa lagi? Saya tanya. Kalau saya tak boleh confident dengan ilmu, saya nak confident dengan apa? Apa fakta? Apakah alat yang boleh saya gunakan untuk menyampaikan kepada tuan-tuan confidently? Melainkan dengan ilmu. Wan Hamizah di IG. Bila dah belajar tentang riak, baru tahu macam mana nak buang riak. Kadang-kadang teriak. Tapi kita tahu kita teriak. Sebab belajar tentang riak. Wah, best jawapan dia. Okey, jadi mudah saja saya nak beri gambaran kepada tuan-tuan satu situasi. Riak tu senang je nak buang. Senang tuan-tuan. Syarat kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Alah macam nak buat website lah. Orang tak ada ilmu. Macam mana susah lah nak kena masuk coding lah. Itulah inilah. Tak payah coding-coding. Sekarang ni buka week.com. Tarik je. Drag, tarik. Drag, tarik. Drag, tarik. Jadi website. Maknanya bila ada ilmu, benda tu jadi mudah. Terima kasih Wan Hamizah. Jelas? Dan akhir sekali yang kelima. Apa lagi Roblox yang menyebabkan kita masih lagi tak berjaya untuk mencapai khusyuk? Sedangkan qad aflahal mu'minun. Tanda orang berjaya itu, iaitu allazina hum fi salatihim khushu'un. Tulis akhir sekali yang kelima. Wa i'jabul birra'yi. Membanggakan kehebatan akalnya. Dia bangga kehebatan ilmu yang dia ada. Sebab tu saya ulang. Tuan-tuan tengok cara saya bercakap. Dan cuba relatekan dengan ayat tadi. Bangga dengan akal. Dan bangga dengan ilmu. Dua benda yang berbeza. Bangga dengan akal. Aku ni bijak. Aku ni pandai. Orang yang ada berasa macam ni. Tak ada humbleness. Khusyuk tu masih jauh. Yang saya cakap dengan fakta. Kalau kita tak yakin dengan ilmu, nak yakin dengan apa? Kita bercakap dengan fakta. Jadi maknanya, Roblox yang kelima, yang masih lagi menjadi punca bagi tuan-tuan. Tidak dibuka kepada jalan yang khusyuk. Setelah daripada seronok dengan kejahilan, al-qana'atu bil jahli, kedekut pada dunia, tamak dengan dunia, kedekut dengan nak memberikan, riak pada amalan. Dan yang kelima, berasa hebat dengan akalnya. Berasa hebat, alah aku ilmu banyak.
Sedangkan saya ulang balik kata Nabi SAW, dengar ni hadis Nabi ni, maaf, tak ada nak mengungkit hati sesiapa. Nabi berkata, Allahu yaghdabu kulla alimin ad-dunya. Allah Ta'ala murka puak-puak yang alim dunia, belajar fizik, belajar kimia, belajar kedoktoran, belajar engineering. Salah ke tak salah, tapi Tuhan murka orang yang alim dunia, jahilin bil akhirah, jahil ilmu akhirat. Allahu Akbar. Jahil ilmu dunia dia hebat, tapi jahil ilmu akhirat. Allahu yaghdabu, ni ya berghadu, Tuhan murka, Tuhan murka, Tuhan murka. Jadi ingat tuan-tuan, dalam nak mencapai kepada khusyuk is real. Satu benda yang kita boleh capai, ada 5 roadblock yang perlu kita halangi untuk kita terus keluar daripada comfort zone, berasa selesa, hidup selesa, walhal jalan kita masih lagi jauh untuk mencapai yang dikatakan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bincangkan pada pagi ini memberi faham dan memberi kesan ke atas diri saya dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Cuma sebelum saya berpisah, saya ulang balik, nanti kita ada satu program percuma. Saya nak tuan-tuan rebut program ni, iaitu program belajar Fatihah. Sempurnakan solatmu dengan Fatihah. Event ni percuma sahaja. Saya nak bantu tuan-tuan 4 jam. 4 jam saya live. Saya nak bantu tuan-tuan apakah kesalahan-kesalahan pembaca Fatihah, yang mudah-mudahan program itu dapat membantu kehidupan tuan-tuan dengan lebih baik apabila Fatihah dibaca dengan lebih baik. Tuan-tuan pergi kepada EZY.la, EZY.la/Fatihah. Admin tolong masukkan. EZY.la/Fatihah. Belajarlah, tak rugi tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan rasa benda tu bermanfaat, tolong bukan Isra' Dayang Badariah /Fatihah. Tolong sampaikan dan panjangkan kepada orang-orang yang anda sayang. Dan yang kedua, sebelum kita berpisah, semalam kita dah promote, hari nak promote lagi. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan poster Mahram versus Haram bersalam di pagi raya, di mana silapnya, jangan ceritalah Ustaz raya tak raya pun belum tahu. Itu cerita lain. Yang ni cerita hukum. Cerita hukum. Saya nak buktikan nanti dalam satu video yang ringkas yang saya nak buat. Tuan-tuan bersalam di pagi raya 3 saat. Tuan-tuan buka aurat di kampung 3 hari. Saya ulang balik. Bab bersalam tu, bab bersalam di pagi raya sungguh sangat jaga. Tapi bab buka aurat, buat tak tahu je. Kalau bab bersalam di tak boleh bersalam ni, bukan mahram. Kalau bab bersalam jaga sungguh, tapi bab buka aurat buat dek tak dek je. Allah, tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan nak kenal dengan secara ringkas, saya tak jual produk, saya jual value. Sebab nanti kita akan buat satu live khas menceritakan apakah dia golongan mahram, macam mana cara nak baca data ni, macam mana cara tuan-tuan nak faham ibarat ni. Dan tuan-tuan, produk ni bukan untuk tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan rasa ada orang lain yang lebih memerlukan, why not hadiahkan dekat dia? Itu lebih best. Kalau tuan rasa ada orang lain yang tak faham benda ni, why not sedekahkan dekat dia? Beli hadiah, beli sedekah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan membantu orang-orang yang anda sayang, bermula dengan keluarga, memahami siapa golongan mahram, siapa golongan mahram. Dan nanti insya-Allah bila video tu siap, kita akan start sebarkan mahram versus haram bersalam di pagi raya di mana silapnya. Siapa nak poster ni? Siapa nak poster ni, tuan-tuan? Kalau nak, admin kami tolong masukkan EZY.la/mahram. Senang je, kami punya link-link tu mudah-mudah ingat tuan-tuan. EZY.la/mahram. Bukan muhrim, mahram. Muhrim tu orang yang pergi haji. Orang yang pakai ihram. Jadi khaliskan niat, betulkan niat. Untuk apa aku ambil benda ni? Untuk apa aku ambil manfaat?
Saya tak nak tuan-tuan beli sebab kesian dekat Ustaz Irwan. Dia ada pondok, dia ada madrasah, dia ada pelajar, nak sara pelajar lagi, nak bantu budak-budak susah lagi, nak bangunkan pondok. Tuan-tuan tak nak. Saya tak nak tuan beli sebab tu. Saya nak kalau tuan-tuan nak beli, niat ikhlas, nak ilmu, nak ilmu, nak ilmu, nak beri kepada orang yang aku sayang. Aku nak ajar masalah mahram tak reti. Aku bagi dia poster. Dah, kita jual juga dengan frame. Yang frame ni limited edition, barang tak banyak. Nak cari frame macam ni pergi IKEA lah kalau rajin berjalan. Tapi pergi IKEA tuan-tuan, frame ni harga 30 lebih tak silap. Dah, tapi confirm lah kalau tuan-tuan terjebak dekat IKEA, masuk IKEA, matlamat nak beli frame RM35.90. Keluar agak-agak berapa habis? Sendiri jawab. Sendiri jawab. Wallahu alam. Jadi insya-Allah kita bertemu pada siri-siri yang akan datang. #, santapan rohani ada, tapi yang kita jual tadi bukan dengan silap faham, kita jual poster sahaja. Kalau nak frame limited edition, terlalu sedikit jumlah frame yang kami dapat. Kalau nak banyak order poster, insyaallah kita akan bantu. Jadi ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ramai yang nak ikut balik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.